Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda sedang bersama-sama saya Nisa K bagi program Bina Upaya Guru, di mana program ini kita nak memaparkan kemenjadian guru, kita nak memaparkan laluan kerjaya, laluan guru sama ada menjadi guru biasa, pensyarah maupun guru-guru yang terlibat di dalam bidang pentadbiran. Baiklah, hari ini satu lagi topik yang akan kita bincangkan bersama-sama dengan tetamu jemputan kita pada hari ini. Saya bukakan gelanggang episod kita pada hari ini, di mana program kelayakan profesional pemimpin pendidikan kebangsaan atau lebih dikenali sebagai NPQEL, National Professional Qualification for Education Leaders. Ini merupakan satu inisiatif di mana inisiatif latihan dalam perkhidmatan, di mana tujuannya untuk membentuk kumpulan pemimpin pelapis menjadi pengetua, menjadi guru besar, yang mana mereka dilatih menjadi pelapis yang berprestasi tinggi dan bakal merajai sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Dan untuk membincangkan topik kita pada hari ini, tetamu saya cukup istimewa. Kita ada yang berusaha, Dr. Mahazi Siharun, yang merupakan Ketua Jabatan Pembangunan Pengurus Pemimpin dan Eksekutif Pendidikan Pusat Pembangunan Kepimpinan Pendidikan dari Institut Aminuddin Baki. Apa khabar? Terima kasih. Terima kasih, Dr. kerana sudi bersama-sama dengan kami di sini pada hari ini membincangkan satu lagi topik yang saya kira penting untuk kita beri penjelasan kepada penonton di luar sana untuk mengetahui tentang lebih lanjut tentang NPQEL, betul ya? NPQEL. NPQEL. Saya pun dah kena ingat juga NPQEL, di mana ahli falsafah Yunani Aristotle ada mengatakan dia tidak boleh menjadi pengikut baik, tidak akan menjadi pemimpin yang baik. Ini bermakna kalau kita tidak mendapat menjadi pengikut yang baik kepada ketua kita, kita juga tidak akan berpotensi untuk menjadi ketua yang baik. Ya. Jadi formula yang sangat mudah, kita mempunyai ramai pengikut yang berkualiti, yang hebat-hebat, maka bakat-bakat pelapisnya besar. Jadi kita senang untuk memilih bakat pemimpin pada masa hadapan. Baiklah doktor, kita dah sedia maklum, rakyat Malaysia sedia maklum untuk memastikan sekolah-sekolah ini ada sekolah-sekolah yang berprestasi tinggi. Pemimpin-pemimpinnya juga pasti pemimpin-pemimpin perlulah menjadi yang berkualiti, perlulah menjadi yang berprestasi tinggi. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan kepada penonton Bina Upaya Guru, apakah program yang telah dilaksanakan setakat ini untuk melatih, kita fokus kepada pengetua dan bakal-bakal guru besar di sekolah-sekolah ya doktor. Silakan doktor. Ya, terima kasih Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada penonton semua. Program NPQEL lah, mudah kita panggil sebagai program NPQEL ini adalah satu inisiatif latihan dalam perkhidmatan yang bertujuan untuk membentuk pemimpin-pemimpin pelapis yang akan ditempatkan di sekolah-sekolah lah. So dalam memenuhi anjakan 5 PPM ni, kita melatih bakal-bakal pengetua dan guru besar, dan ia adalah merupakan satu program yang kita bentuk berteraskan kepada kompetensi kecakapan. Dan untuk pengetahuan Nisa, bahawa program NPQEL ini adalah satu program yang menjadi prasyarat, prasyarat khusus di mana sekiranya nak menjadi pengetua dan guru besar di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan, peserta ataupun guru-guru yang dilatih itu mestilah lulus latihan ini dan baru boleh dilantik sebagai pengetua dan guru besar. Menarik, kerana ianya fokus kepada mereka yang menjadi pengetua dan juga guru besar. Bagaimana dengan tujuan utama, tujuan besarnya kepada NPQEL ini? Okey, tujuan utama latihan NPQEL ini adalah untuk kita menyediakan barisan kepimpinan pelapis, seperti yang Nisa sebut tadi itu, di mana kita nak pengetua dan guru besar yang berprestasi tinggi dan cemerlang dalam rajai sekolah di seluruh Malaysia. Dan program ini disusun untuk memberikan pengalaman yang terancang kepada peserta dalam memperolehi dan mempertingkat pengetahuan. Sebelum mereka masuk ke dalam latihan ini, sebenarnya mereka dah ada pengalaman. Sebagai seorang guru, mereka dah dilatih sebagai seorang guru, dan laluan mereka adalah laluan kepimpinan. So bila dalam laluan kepimpinan itu, mereka seharusnya dah mempunyai basic sebagai seorang pemimpin, dan mereka perlu dilatih dan dipertingkatkan kemahiran mereka untuk tujuan kepimpinan dan pengurusan sekolah. Betul, saya setuju. Mereka pastinya sudah pun biasa dengan keadaan di sekolah, berurusan dengan guru dan juga bahagian pentadbiran di sekolah. Jadi ini adalah peringkat di mana mereka meningkatkan lagi prestasi mereka untuk menjadi pemimpin yang lebih atas, iaitu pengetua maupun guru besar. Jadi apakah matlamat ataupun garisan akhir yang kita sama-sama nak capai bagi NPQEL ini? Okey,
pada akhirnya kita berharap supaya ilmu yang mereka dapat semasa latihan itu akan digunakan semasa mereka menjadi seorang pengetua ataupun guru besar. Itu sangat pentinglah. Kerana dengan ilmu yang diberikan, bimbingan dan latihan yang diberikan semasa mereka menjalani latihan di IAB, kita mengharapkan supaya perkara itu, latihan itu, pengetahuan itu dapat diimplementasikan semasa mereka berperanan sebagai pengetua dan guru besar. Jadi bagaimana pula dengan objektif-objektif yang telah disusun bagi program ini, NPQL ini? Okey, satu, yang pertama, latihan NPQL ini adalah untuk membangunkan kompetensi pemimpin sekolah dalam aspek pengurusan dan kepimpinan. Itu yang pertama. Yang keduanya, NPQL ini adalah kita nak peserta itu mengamalkan ilmu pengurusan dan kepimpinan berkesan di sekolah berpandukan latihan yang diberikan. Maksudnya dilatih dan mereka kena laksanakan berdasarkan apa yang telah dilatih tersebutlah, disesuaikan dengan kefungsian mereka di sekolah. Yang ketiganya, kita mereka akan memperoleh pengalaman sebenar dalam mengatasi keperluan, merancang, melaksanakan dan menilai program intervensi. Mereka akan dilatih bagaimana mereka nak mengatasi sesuatu perkara yang berlaku sekiranya mereka berhadapan dengan isu-isu semasa di sekolah. Dan yang keempatnya adalah menjalankan refleksi diri bagi tujuan mengatasi kekuatan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Baiklah, Doktor, saya ada satu persoalan yang tercetus di hujung fikiran saya. Adakah peserta-peserta yang ingin mengikuti program kelayakan profesional ini perlu ada tahun-tahun tertentu, berapa tahun pengalaman, mungkin minimal 5 tahun, mungkin minimal 10 tahun, ada tak syarat kelayakan? Masih insya. Untuk menjadi peserta NPQL ini ada syarat-syarat tertentu, syarat umum dan syarat khusus yang perlu mereka penuhi lah sebelum mereka boleh mengikuti latihan inilah. Sekurang-kurangnya mereka ini berada di dalam laluan pentadbiran. Sebagai contoh, mereka ni perlulah seorang penolong kanan, penolong kanan, ataupun mereka daripada bahagian ataupun daripada institusi seperti PPD dan JMPN. Sekurang-kurangnya mereka ni berada di dalam laluan-laluan kepimpinan. Okey. Dan itulah antara syarat-syarat yang paling utama, berada dalam laluan kepimpinan. Apabila sudah berada dalam laluan kepimpinan, pastinya orang kata apa yang disediakan di hadapan itu boleh membantu lebih lagi untuk mereka melangkah dengan lebih jauh. Sebelum kita bertanya akan soalan-soalan yang lebih lagi berkenaan dengan program kelayakan profesional pemimpin pendidikan kebangsaan NPQL ini, jom kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Kembali menonton Bina Upaya Guru bersama saya Nisa K dan Dr. Mahazi membincangkan tentang topik kita NPQEL ataupun Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan. Pastinya program-program seumpama ini telah dilengkapkan, telah disusun pengisian-pengisian berkualiti untuk memastikan program ini dapat membantu dengan jayanya peserta-peserta. Mungkin Doktor boleh kongsikan tentang pelaksanaan, mungkin sedikit mengenai pengisian NPQEL ini. Silakan Doktor. Okey, terima kasih Nisa. Pelaksanaan NPQL ini ada 7 peringkat. 7 peringkat. Yang pertamanya adalah apabila peserta telah diterima masuk dalam latihan, apabila mereka telah menerima tawaran dan bersetuju untuk menjadi peserta NPQL ini. Yang pertamanya mereka perlu mengikuti prakursus, aktiviti prakursus. Dalam aktiviti prakursus tersebut, peserta ada beberapa aktiviti yang mereka akan kena buat dan mereka kena lakukan. Di antaranya adalah mereka kena buat temu bual bersama pengetua ataupun guru besar yang mereka lihat ada kepimpinan-kepimpinan yang boleh mereka dapatkan perkara tersebut daripada pengetua dan guru besar tersebut. Dan juga mereka menonton video-video interaktif yang kita berikan kepada mereka sebagai nilai tambah sebelum mereka masuk kepada latihan. Itu prakursus sebelum kursus bermula. Selepas kursus bermula, peserta ni akan melalui proses ataupun aktiviti fasa di mana mereka akan melalui fasa I pembelajaran. Semasa fasa I pembelajaran ini, peserta-peserta akan mengikuti kursus secara dalam talian. Mereka tak datang ke IB, mereka akan ikut secara dalam talian. Saya fikir itu lebih mudah dan menjimatkan masa. Nampak macam mudah Nisa. Tapi sebenarnya dalam tempoh 8 minggu. 8 minggu ada tugasan-tugasan yang mereka kena ikuti dan mereka kena selesaikan tugasan tersebut.
Dekat situ kita ada e-tutorial, kita ada e-modul, dan juga kita juga memberikan kepada peserta ni untuk menjawab soalan I2PK, iaitu instrumen personality psychology counselling. Kita nak tengok juga mereka punya personality sebagai seorang bakal pemimpin. Okey, itu fasa E pembelajaran. Selepas selesai fasa E pembelajaran selama 8 minggu, mereka akan masuk bersemuka bersama-sama dengan kita di IB secara belajar secara bersemuka lah. IB ada 5 kampus, ada 5 kampus di Anstec, di Genting Highland, di Jitra Utara, di Sabah dan di Sarawak lah. Okey, semasa ini peserta akan datang bersama dengan kita. Dan mereka akan ada kuliah, mereka akan ada pembentang, ada aktiviti-aktiviti untuk mereka selesaikan lah. Dan pada fasa pertama tersebut, bersemuka fasa 1 itu, peserta akan didedahkan dengan modul kepulauan kepimpinan, iaitu modul keterampilan, modul berwawasan, laju perubahan dan pengurusan sumber operasi. Di situ kita dedahkan peserta-peserta ini dengan ilmu-ilmu yang terkini, bersesuaian dengan situasi semasa yang berlaku di sekolah. Itu di peringkat bersemuka fasa 1. Dan seterusnya, selepas selesai fasa 1, mereka akan pergi kepada proses praktikum. Mereka akan melaksanakan proses praktikum selama 5 minggu. 5 minggu. Mereka tak bersama dengan kita, tetapi mereka akan pergi proses praktikum di sekolah mereka sendiri. Sekolah mereka sendiri praktikum, tetapi bukan praktikum kosong saja, tetapi ada tugasan yang perlu mereka lakukan. Itu kalau peserta daripada sekolah sendiri. Tapi kalau peserta yang tidak ada sekolah, contoh pegawai daripada JPN, PPD ataupun bahagian, mereka akan melaksanakan praktikum di sekolah yang kita beri. JPN akan berikan sekolah. Itu sebuah lagi cabaran. Ya, betul. Bukan mudah sebenarnya. Betul. Sebab daripada pejabat pergi kepada sekolah. Dan pergi sekolah pun bukan sekolah sendiri, sekolah orang. Satu perubahan yang cukup besar demi nak menjadi pemimpin di sekolah yang berkualiti. Betul. Dan masa praktikum tersebut, mereka akan melaksanakan aktiviti berasaskan sekolah. Ada aktiviti-aktiviti yang mereka perlu buat, dan aktiviti tersebut akan dinilai. Dinilai hasilnya, dan di situlah kita akan lihat kemampuan peserta dalam mereka menyelesaikan isu-isu yang berkait di sekolah sebenarnya. Sepanjang tempoh praktikum dijalankan 5 minggu, bagaimana mereka dipantau sebenarnya? Adakah mereka ada mentor atau coach yang akan mengikuti perjalanan mereka selama 5 minggu selama praktikum ini berlangsung? Okey. Betul, Nisa. Dalam aktiviti praktikum ini sebenarnya pada awal lagi, semasa mereka mula masuk ke IB untuk latihan, mereka sudah diberi seorang penyelia. Penyelia di kalangan pensyarah IAB yang akan membantu dan membimbing mereka. Dan apabila mereka pergi ke praktikum, mereka akan diberikan mentor daripada sekolah itu. Maksudnya pengetua atau guru besar yang berada di sekolah itu akan menjadi mentor kepada peserta. Dan mentor ini bersama-sama dengan penyelia akan membantu dan membimbing peserta tersebut. Baiklah, selepas praktikum apa langkah ataupun fasa seterusnya yang mereka perlu teruskan? Okey. Selepas selesai praktikum selama 5 minggu, mereka akan datang ke IB semula untuk fasa bersemuka. Cuma mungkin saya nak tambah sedikit, Nisa. 5 minggu tersebut ada 1 minggu, iaitu minggu yang kelima itu, mereka akan pergi ke sekolah perantisan. Sekolah perantisan di mana sekolah yang mereka akan buat aktiviti perantisan sekolah lain. Bukan sekolah mereka. So dan pada tadi itu mereka akan datang balik semula IAB, dan mereka akan melalui fasa bersemuka 2 lah. Dekat situ. Dan dekat situ kita akan sambung semula kuliah, kita akan sambung pembentangan, kita akan sambung aktiviti-aktiviti lain untuk kita dedahkan mereka pula dengan modul amalan profesional, iaitu memimpin pembelajaran, membangun kapasiti dan juga membina jaringan dan jalinan. Dan dalam sesi tersebut juga kita masukkan juga aktiviti-aktiviti lain seperti bicara ilmu, bicara profesional, dan juga kita membuat aktiviti lawatan penanda arasan ke institusi swasta, dan juga kita adakan aktiviti jalinan pintar korporat dekat situ. Begitu banyak pengisian dalam minggu-minggu latihan tersebut. Seterusnya daripada bersemuka fasa 2, berapa fasa lagi yang tinggal untuk mereka habiskan bagi program latihan ini?
sebelum mereka pergi kepada proses yang seterusnya iaitu perantisan, aktiviti perantisan, mereka akan menduduki validasi satu. Baik. Untuk kita lihat pencapaian kompetensi peserta ini, untuk kita lihat apa yang perlu lagi kita lihat dan bangunkan peserta ini daripada segi kompetensi. Baik. Dan selepas itu mereka akan pergi kepada perantisan selama 13 minggu. Baik. 13 minggu dan dalam proses perantisan itu mereka akan membuat proses ataupun aktiviti berdasarkan kepada practicality. Baik. Dan juga berdasarkan kepada pendedahan tugas yang sebenar sebagai seorang pemimpin di sekolah nantilah. Dan selepas perantisan mereka akan balik kepada untuk bersemuka fasa 3. Baik. Dan semasa itu ada aktiviti validasi 2 dan juga kolikium. Baik, itu adalah satu proses yang sungguh panjang. Berminggu-minggu lamanya, bermacam-macam aktiviti dan juga pengisian perlu dilaksanakan, perlu orang kata apa, diselesaikan demi nak menjadi bakal pemimpin yang berkualiti. Permata pun terhasil di bawah satu tekanan yang sangat-sangat tinggi, apatah lagi kita manusia, untuk melahirkan insan yang berkualiti. Baiklah, jom kita nak rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Terima kasih masih setia menonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Saya Nisa K bersama Dr. Mahzi masih membincangkan mengenai NPQEL. Jadi di mana ada penilaian, di situ ada pentaksirannya. Di mana ada pengisian-pengisian dan tugasan yang perlu dilakukan, di situ ada keputusannya. Jadi bagaimana pentaksiran sepanjang NPQEL ini dilakukan? Adakah mengikut urutan tertentu ataupun dilakukan di semua peringkat? Okey, terima kasih Nisa. Baik. Seperti yang Nisa sebut tadilah, bila ada latihan ini, maksudnya mesti akan ada ujian, ada penilaian dan juga ada pentaksiran. Begitu juga dengan dalam MPQL ini, dalam pelaksanaan latihan kita ni memang kita ada penilaian dan juga pentaksiran. Ada beberapa perkara pentaksiran ataupun penilaian yang kita laksanakan, iaitu berkaitan dengan ujian pra. Ujian pra masuk masa MPQL itu mereka dah melalui proses ujian pra. Selepas itu dalam setiap aktiviti yang dijalankan juga ada penilaian. Ada penilaian yang dilaksanakan berkaitan dengan taksir aktiviti bersemuka, taksir aktiviti lapangan dan juga taksir aktiviti berkumpulan. Dekat situ sebab kita nak melihat juga kepada pembangunan kompetensi peserta ini. Dan bila bercerita tentang kompetensi, dalam MPQL ni kita sebenarnya fokus kepada 10 elemen kompetensi yang kita taksir kepada peserta kita ini. Antara yang boleh saya sebutkan kompetensi tersebut adalah seperti berfikiran strategik, berkaitan juga dengan meraju perubahan, memimpin perubahan dan juga komunikasi berkesan. Itu antara kompetensi-kompetensi yang kita taksir kepada peserta-peserta kita ini. Dan seterusnya dalam latihan ini juga kita melaksanakan pentaksiran terhadap aktiviti yang dilaksanakan oleh peserta itu seperti perantisan. Selepas peserta ini melaksanakan aktiviti perantisan, mereka kena bentang tugasan-tugasan ataupun projek yang telah mereka laksanakan itu dalam sesi validasi 2. Validasi 1 tadi yang awal, sebelum mereka pergi kepada perantisan itu, mereka akan mengikuti proses validasi 1. Sebab kita nak tengok pemelekatan. Latih mesti kena tengok pemelekatan. Sebab kalau nak dalam setiap latihan ini yang kita nak fokuskan juga adalah pencapaian kompetensi mereka. Dan yang seterusnya, bila peserta ini dah melalui proses perantisan itu dan mereka membentang dalam sesi validasi 2 itu, dan dalam sesi itulah yang akan menentukan peserta ini melepasi tahap piawai ataupun tidak melepasi tahap piawai. Daripada detik pertama saya kira mereka melibatkan diri dalam MPQEL ini sehingga ke 38 minggu. Kalau campur prakhusus 38 minggu, tapi kalau yang solidnya dalam aktiviti itu 36 minggu bersama dengan 9 bulan. 9 bulan umpama seorang bayi yang telah pun selamat dilahirkan. 9 bulan, begitulah kita nak melahirkan pemimpin-pemimpin berkualiti tinggi, kerana mereka lah yang akan menjadi kepala di sekolah, di mana pemimpin yang baik insya-Allah dapat menghasilkan ataupun memimpin mereka di bawah mereka dengan baik dan juga dengan lebih tersusun dan memberikan lebih banyak idea untuk meningkatkan lagi prestasi sekolah di bawah pimpinannya. Sebenarnya kita dah pun tiba di penghujung rancangan. Saya terhenti sebentar tadi sebab saya fikir alamak, masa dah habis, tak dapat nak tanya lebih banyak soalan. Jadi saya nak pergi terus kepada sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan untuk memenuhi kelayakan serta syarat-syarat permohonan NPQEL ini. Apakah syarat-syaratnya dan mungkin boleh kupaskan dengan lebih
lanjut bagaimana mereka nak memohon menyertai NPQL ini. Okey, terima kasih Ustaz. Perkara yang utama adalah mereka ini adalah berada dalam laluan pentadbiran. Laluan pentadbiran. Macam kita sebut awal tadi itu berkaitan mereka ini mungkin penolong kanan, mungkin penolong pengarah ataupun ketua KPP ke di bahagian ataupun pegawai timbalan ataupun penolong PPD. Yang penting berada di laluan pentadbiran sebab kita pengurusan kita adalah membina kepimpinan. Okey. Dan juga kita lihat bahawa iklan-iklan dikeluarkan setiap tahun. Yang ini kena alert lah. Yang ini kena cakna. Iklan akan keluar, permohonan dan kita minta bagi mereka yang berkelayakan seperti penolong kanan tadi sebab mereka dah berada dalam laluan pentadbiran. Mereka kena seboleh-bolehnya mereka mohon untuk supaya kita boleh bentuk barisan pelapis kepimpinan di peringkat sekolah iaitu pengetua dan guru besar. Baik, memandangkan tempohnya untuk proses ini berlaku agak lama 9 bulan. Jadi pengambilan hanya berlaku setahun sekali. Betul. Pengambilan berlaku hanya setahun sekali, tetapi tertakluk kepada sebarang perubahan yang dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan. Baik, jika sebelum ini mungkin segala-galanya terhenti buat seketika kerana pandemik yang melanda dan kita telah pun berada di pasca pandemik, di bahagian endemik di mana secara bersemuka telah boleh dijalankan, sementara kita masih boleh memilih untuk melakukan segala-galanya dalam talian untuk lebih memudahkan dan sebagainya, tetapi tidak mudah juga ya doktor, di mana proses ini mengambil masa berminggu-minggu lamanya. Adakah dalam pada mereka menyertai NPQL ini, mereka masih tertakluk kepada tugasan mereka di sekolah ataupun mereka fokus kepada program ini sahaja? Okey, terima kasih Ustaz. Okey, latihan NPQL ini dijalankan semasa mereka bertugas. Baik. So maksudnya tugasan-tugasan hakiki mereka akan laksanakan juga. Tetapi ada tetapi maksudnya apabila mereka pergi ke IB, mereka akan fokus kepada latihan. Mereka akan tinggalkan sekolah selama ikut kiraan kita tadi 10 minggu lah. Dan mereka pergi ke perantisan pun mereka akan pergi ke tempat sekolah lain, mereka akan laksanakan. Cuma bila berada di sekolah sendiri, tugasan-tugasan hakiki itu perlu dilaksanakan kerana mereka tidak putus sandang daripada jawatan mereka itu. Masih lagi berperanan sebagai seorang penolong kanan ataupun guru di sekolah tersebut. Betul, dan pemimpin yang baik yang berkualiti pastinya menjadi inspirasi. Betul. Bukan sahaja kepada mereka berada di sekolah beliau tetapi orang sekelilingnya. Malah kita pun kalau kita lihat orang yang berjaya doktor, kita akan rasa macam saya nak berjaya macam dia. Kalau dia boleh lakukan, kenapa tidak saya? Tapi kenalah ada langkah proaktif kan. Betul. Kita kenalah ambil langkah untuk memajukan diri kita, dan bagi mereka yang sudah pun berada di laluan ini, ambillah peluang. Untuk orang kata bila sampai ke satu tahap tu mungkin selesa, tetapi tidak ada salahnya untuk kita mengembangkan lagi bakat dan juga potensi yang sedia ada. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Mahazi kerana bersama-sama dengan kami hari ini bagi topik kita program kelayakan profesional pemimpin pendidikan kebangsaan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang berusaha, Dr. Mahazi Siharun, Ketua Jabatan Pembangunan Pengurus, Pemimpin dan Eksekutif Pendidikan, Pusat Pembangunan Kepimpinan Pendidikan Institut Aminuddin Baki kerana bersama-sama dengan kita hari ini. Terima kasih penonton Didik TV KPM. Semoga kita bertemu lagi. Saya Nisa K. Terima kasih dan jumpa lagi.